الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صور Bismillahirrahmanirrahim. Man wajada samaratu amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabul ajilan. Man wajada samaratul amali, barang siapa yang mendapati samarah amalnya ajilan, iaitu buah daripada amal dia tadi sekarang, mana bersegera, maka demikian itu menunjukkan atas diperolehi qabul. Maka untuk selamat kita perlu melalui dua pintu. Satu dipanggil babul amal, satu lagi babul qabul. Ya, satu pintu amal, satu lagi pintu penerimaan. Ada mereka yang tuan tutup terus, macam orang kafir tu habis tampak dua-dua pintu dia tak dapat. Pintu amal pun tak dapat, pintu kabul lagi jauh. Dan ada kebanyakan yang pintu amal dibuka, alhamdulillah rajin beramal, tapi pintu kabul dia belum buka lagi. Sebab apa? Diwujudil afat, banyak penyakit-penyakit dalaman. Ya, penyakit dalaman masih banyak lagi. Kotor, ria, ujub, sum'ah, ego, macam-macam ada. Yang berpunca daripada ru'yatun nafs, memandang akan diri dia. Maka itu dia kena bersihkan. Maka sini tanda disebut oleh Tuan Pengarang Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu. Barang siapa diperolehi akan buah amal, samaratul amal, mana natijah kehasilan amal, bila tu ajilan, sekarang. Ya, tanda-tanda dia pada sekarang dia dapat ajilan, wahya al-halawa fihi wa taufiqu li ghairi wa syukru alaihi. Itu di antara tanda sekarang tu amalan dia apa? Dia dapat halawah, kemanisan. Batu segala amal yang kita buat, kita kena cek. Kita semayang, kita berzikir, kita buat, belajar, semua kerja-kerja yang Tuhan suruh ni ada kemanisan tak? Atau kita buat apa tak ada rasa kan? Buat saja buat. Itu bahaya. Jadi mesti ada kemanisan, kelazatan. Ya, bila ada kemanisan, itu tanda amal itu makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya kalau tak ada kemanisan, itu ada masalah, kena cek balik. Gula bila tidak ada manis, apa arti? Garam tidak ada masin, apa arti? Itu maknanya. Ya. Mana gangguan menyebabkan kemanisan dengan Allah Ta'ala itu terjejas bila kalbi kita masih manis dengan makhluk. Masih sedap lagi berhadap kepada makhluk. Kalbi kita masih tersangkut dengan makhluk, kemanisan, kelazatan, maka Tuhan tutup kemanisan dengan dia. Dan bila tutup, itu menandakan pintu kabul belum terbuka, pintu penerimaan tak terbuka. Atau di akhirat kosong. Dapat kemanisan dia kena ada apa? Ishtighal wal ihtimam. Dia kena betul-betul. Buat ibadat dia kena sungguh-sungguh memberikan tumpuan dan memohon bantuan benar-benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Maka barang siapa diperoleh akan buah amalnya, maka hasilan amal pada sekarang, aifid dunia, maka demikian itu menunjukkan atas dia peroleh kabul daripada anugerah Allah Ta'ala. Kabul pun minallah, ya, semua daripada dia. Dia yang mengurniakan penerimaan tadi, ya.
bali annal jaza ala zalik maqsur. Qala Allah Subhanahu wa taala man amila salihan min zakarin aw unsa wa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah ila akhir ayat. Itu di antara tanda dia. Maka buah amal itu ialah diperolehi manis dalamnya. Ya, dibuat ibadat tu rasa ringan, rasa sedap. Ya, walaupun orang lain tengok tak berat ribuan. Pada orang lain yang masih lagi terhijab kalbi dia, ya, dia tak dapat lagi kemanisan, dia rasa amal tu berat. Bagi dia tak ringan. Sebab apa ringan? Sebab ada kemanisan, kelazatan. Sebab tu ibadat kita buat kena cek. Ada tak kita berlazat dengan dia, bermanis seronok dengan dia. Sebab tu disuruh bi falyafrahu, dengan aku naklah kamu gembira, wa bi zikri falyatana'amu, dan dengan zikrullah kamu kena bernikmat. Manakala kalbi tak reti berasa nikmat dengan zikrullah, mana kalbi itu masya-Allah bahaya besar, khatar, duduk dalam keadaan bahaya besar. Sebab bila tak reti bernikmat dengan Tuhan, maka dia terpengaruh dan digoda dengan kenikmatan palsu. Apa kenikmatan palsu? Kenikmatan dunia. Itu kenikmatan palsu. Kenikmatan sebenarnya billah. Dan bila didapat, bila dibukakan hijab, bila kita padamkan tadi pandangan makhluk, maka dibuka Allah. Dan buah amalan dia itulah diperolehi manis dalamnya dan lazat dengan dia. Dan didapat demikian itu dalam membanyakkan dia amal dengan menetapkan atasnya. Didapat itu dengan apa? Membaikkan, bukan membanyakkan. Dengan membaikkan dia. Mana kita pastikan amal tidak cacat zahir dan batin dia. Dan kemudian menetapkan atasnya. Mana kena istiqamah betul-betul, insya-Allah dia akan terbuka. Dan kata setengah orang yang arif, qala ba'dul arifin, kata setengah orang yang arif, tiada satu daripada kebajikan melainkan dengan lainnya masyaqqah. Laisa syai'un minal bir illa wadunahu aqabah yuhtaj ila sabr fiha. Tidak ada satu kebajikan melainkan dengan yang lain dipanggil masyaqqah, yang berkendak ia kepada sabar. Semua kebajikan, ya, dia dibalut dengan masyaqqah, dengan kesusahan. Khuffatil jannah bil makarih wa khuffatin nar bis syahwah. Sabda Rasulullah SAW, khuffatil jannah, ya, dilingkungi jalan ke syurga dengan segala benda yang payah. Ujian dia banyak, cabaran dia banyak, risiko dia banyak. Sengaja Tuhan jadikan tu. Ya, kalau dunia yang tidak dinilai pun nak dapat pun payah, apatah lagi akhirat, apatah lagi jalan makrifat dengan Tuhan tu lagi tinggi tadi. Maka dia ada masyaqqah. Dia bersendak kepada sabar dalamnya. Dan barang siapa sabar atas sakitnya, mana ujian-ujian yang sengaja Tuhan letakkan, paman sabar ala syiddatiha, jawab dia apa? Afdha ila rahati wal suhulah. Nah, saya membawa ia kepada kesenangan dan kemudahan, iaitu mujahadatun nafs, melawan akan kehendak nafsu dan menyalahi hawanya, kehendak dia, maka bersakit dalam meninggalkan dunia dan lazat dunia dan segala nikmatnya. Ya, sehingga dia apa? Dia dapat merasakan tarkud dunia summa lazzah wa tana'um. Ya. Wa qalbi ni bila dia bernikmat dengan yang lain, habis terhijab dengan Tuhan. Sekarang kita nak proses dia balik, nak menyucikan qalbi yang selama ini dia berlazat dengan bayang-bayang. Makhluk ni bayangan dan tak ada hakikat. Sekarang ni nak bawa kepada Tuan bayang sendiri. Mana Tuan dia sendirilah, wallah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebab sifat lazat, tana'um, bernikmat, bermesra, itu semua sifat mahal tu, sifat qalbi yang besar. Maka kalau kita pergi silap, kita pergi pada makhluk, habis jawab dia, rugi besar itu.
Dia kena beri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah disediakan bagi dia kurniaan-kurniaan yang sangat besar. Allah. Dan kata Sabit Al-Bunani, radhiyallahu an, telah bersakit aku akan membaca Quran 20 tahun. Ya. Aku latih diri aku baca Quran, dia malah lawan juga, dia rasa buat lawan 20 tahun dia tahu kan. Bukan sikit-sikit tadi. Dan beroleh aku nikmat dengan dia 20 tahun. Lepas tu Tuhan balas 20 tahun pula bernikmat aku dengan Al-Quran, masya-Allah. Jadi maksudnya dapat benda yang besar begitu lagi ada. Dia kena usaha banyak. Dan cabaran-cabaran mesti akan datang, ya. Lakukan safaran qasidan, ya. Kalau sekiranya jalan untuk pergi ke Tuhan ni, jalan agama ni ringkas dekat je, ya, safaran qasidan lattaba'u, berdugu-dugu orang ikut kau yang Muhammad SAW, walakin ba'udat alaihi musyaqqah, tapi perjalanan dia jauh, kemudian syuqqah, ada masyaqqah yang banyak, sengaja Tuhan letak, ya, sengaja Allah Ta'ala uji, sebab yang dia nak beri ni benda bukan benda kecil, benda besar. Bila benda besar maka harga dia mahal, diperlukan mujahadah, riadah yang sungguh-sungguh. Itu kata Sabit Al-Bunani, seorang daripada ulama besar ni. Dia dalam memuji hikam pun dipuji Qadatul Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, Qur'anan yutla law jaza bis salati li ghairi kalamillahi la jaza bi kalamil hikam. Hampirlah dia kata hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari ni macam Quran. Apa macam pengen syuruk tu bukan Quran. Maknanya perjalanan dia cantik, serasi, kena tepat, tidak lagi pada landasan Quran tu maksudnya. Kalau harus dalam sembahyang membaca lain daripada kalam Allah Ta'ala, nasihat aku baca hikam. Dia tak dia baca lah, dia baca batal sembahyang kan, di kalam manusia. Tapi itulah maknanya, tinggi. Sebab sampai beratus tahun bukan baca kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari, sebab karangan daripada Arifin Nabillah. Dan kata Utbah Al-Ghulami radhiyallahu an, telah sakit aku akan, ya, pada malam 20 tahun. Mana aku kiam tu 20 tahun. Malas bangun juga, penat, lawan, pum Tuhan buka 20 tahun pula nikmat dengan dia. Kemudian Tuhan balas, dan aku bernikmat dengan dia 20 tahun pula Tuhan bagi. Maksud dia apa tu? Jalan begitulah kaedah dia, kena bermujahadah. Dan kata setengah ulama adalah aku membaca Quran, maka tiada ada ku dapat baginya manis hingga ku baca akan dia seolah-olah ku dengar akan dia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca Quran tu seolah-olah kita dengar Rasulullah baca. Betul kan, ada kalau kita baca hadis kan, kita rasakan kita seolah duduk pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kita rasakan yang baca tu adalah perasaan kita daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Batu berkata Profesor Jabdib, seorang daripada mursyid Naqsyabandiyah di Syria, almarhum di Wali Besar tadi. Dia kata apa makna hakikat engkau mengikut sunnah Nabi SAW? Bahawa engkau serasa dengan dia di mana saja kamu berada. Kamu berjalan, kamu makan, kamu minum, kamu rasa ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu cara betul-betul kau mengamalkan sunnah, engkau berdamping, tidak putus kepada baginda di samping kita sallallahu alaihi wasallam berselawat. Ya, kita takhayyul sampai tasawwur gitu. Merasakan sentiasa berada dengan dia. Barulah kita akan rasakan syuur qalbi kita tu. Hingga aku baca akan dia seolah aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibaca atas segala sahabat. Macam mana Rasulullah baca pada sahabat, Quran, begitu juga hadis, betul perasaan kita rasakan. Bahawa dia ada tangkapan kuat. Ya. Kemudian maka aku angkatkan pula kepada makam di atasnya. Maka aku membaca dia seolah-olah aku mendengar daripada Jibril alaihissalam membaca kepada Rasulullah SAW. Kemudian maka mendatang Allah Ta'ala dengan menurunkan yang lain, ya. Maka aku sekarang mendengar akan dia daripada yang berkata maka kepadanya itu ku dapat baginya lazzatun. Mana maksud dia terbuka rasa terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang laisa kamitsli syai', dan nikmat yang tiada sabar aku atasnya, dan adalah tiada hasil demikian itu melainkan daripada amal yang sejahtera daripada riak dan dakwa. Dia boleh pergi ke arah itu seperingkat-seperingkat bila amal tu suci daripada najis riak yang amat kotor, ya. Pada dapat riak dia kena padamkan pandangan makhluk tadi. Man lam yakna bi ilmillah la mahalata an yadkhala alaihi
riak. Barang siapa berbuat ibadat yang berbagai-bagai bentuk, dia tak cukup Tuhan dah tahu. Kita buat ibadat Tuhan tahu dah, lebih daripada tahu dan sebelum hari kita dia tahu dah. Dan dia tak cukup dengan pandangan penilikian Tuhan kepada dia. Dia nak suruh orang nampak juga. Habis tu. La mahalata an yadkhala alaihi riak, confirm dia kena penyakit riak yang sangat dibimbangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar wa huwa riak. Benda yang paling aku bimbang kena kepada umatku ialah syirik yang kecil, ialah riak. Dia kena dia habis terbakar semua amal kita kosong dan sebab dia kena dalam ibadat satu peringkat nak buat susah, melawan nafsu syaitan macam-macam. Ya. Yang kedua matang lagi susah. Kematangan ibadat hanya dia dengan Tuhan. Dia tak ada pandang benda lain lagi. Dan satu lagi dengan dakwah. Apa makna dakwah? Dakwah apa maksud ni? Isbatul a'mal li nafsih. Dia mengisbatkan amal tu dia sedia. Dia tak nampak dari Tuhan. Itu dakwah. Ya. Sebab tu kata Rabi'atul Adawiyah, tariquna tarku mulazahatul amal, la tarkul amal. Jalan kami ma'asyiral arifin ila tarku mulazahatul amal, meninggalkan merasa kita beramal. Ya, kita rasa semua gerak daripada dia, semua af'al dia. Ya, berdalilkan firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Apa perbuatan kita? Gerak kita, diam kita, duduk, bercakap, melihat, mendengar, semua minallah. Rasakan tu. Kalau kita boleh keluar dari penjara itu, bermakna kamu masjun, kamu masih lagi duduk dalam penjara, lokap lokap ruhani, tak lepas lagi lah. Ya, duduk lokap bilik 10, ada pijat, ada apa dalam tu kan. Macam tu lah kita rasa kita luar ya, dalam dia di penjara lagi. Lepas tu bila datang warid dalam suluk di antara warid, orda alaikal warid liyatasallama, ya, min jadil aghyar wa yuharrik min rikil asar. Awrada alaikal warid liyukhrijuka min sijnil wujud ila fada'ish syuhud. Semua ada belakangnya, dia akan sebut belakang. Warid sampai kepada kalbi insan, melepaskan kalbi daripada ikatan kalbi dengan makhluk. Satu. Yang kedua, mengeluarkan kamu min sijnil wujud, daripada memandang kewujudan kamu, padam. Ya, ila fada'ish syuhud, kepada padang luas musyahadah dengan Allah Ta'ala. Ya, lenyap yang lain dia dengan Tuhan ni kan. Bahawa kita dia tak ada dakwah. Ya, ilahi man kanat mahasinuhu masawi fa kaifa la takunu masawihi masawi wa man kanat haqa'iquhu da'awi fa kaifa la takunu da'awihi da'awi. Tu belakang ni munajat Ibn Attab, bagus kita baca ni. Bangun pagi, ya, bangun tahajud malam pukul 3, 3:30 tu baca tu. Ilahi man kanat mahasinuhu masawi fa kaifa la takunu masawihi masawi. Ilahi, wahai Tuhanku, man kanat mahasinuhu masawi, orang yang adalah mahasin, mana amal soleh dia hebat-hebat, tapi masawi, maksiat di sisi Tuhan. Ya, kita pandang hebat, macam-macam amal kita buat, rupanya di sisi Tuhan maksiat tu. Ya, amal yang berupa maksiat. Sebab apa? Liwujudil afat, ada penyakit dalaman. Ya, pandang kita hebat, kita rasa kita handal, kita rasa kita warak, kita rasa kita, ya, kebaikan nampak pada kita, lupa daripada Allah Ta'ala. Tu habis, batal. Maka fakaifa la takunu masawihi masawi, maka betapa tidak maksiat dengan terang tu lagi lah. Satu. Yang kedua yang kita bincang, wa man kanat haqa'iquhu da'awi tu, dan adalah batin hati hakikat dia dakwah. Apa makna dakwah? Ru'yatul amal, dipandang diri dia. Dia buat amal, tuan-tuan semayang dari qiyam, rokok, sujud sampai salam, tuan-tuan rasa dari tuan-tuan ke daripada dia? Ku semayang bi anfusikum au billah. Kalau bi anfusikum mardud. Kau semayang rasa pada kau ke tak aku? Ambil lah ni. Padamkan semua rasa, semua af'al dia. Baru dia panggil engkau tidak ada mendakwa, baru amal tu sebab khurujuka iza kharajta anka faqad wasalta ila Allah. Bila engkau keluar dari diri engkau, baru engkau sampai ke Tuhan. Itu makna hauqalah, la haula wala quwata. Mana kita matikan kuah kita dalam syuhud akan quwatillah, matikan akan maknanya haul kita dalam syuhud memandang akan haulillah. Baru dia pergi pada hakikat, baru maknanya tak ada melainkan dia. Ya, Allah. Itu kata jalan sufi, jalan yang penuh disiplin yang cukup cantik dan cukup tinggi. Tak ada disiplin paling tinggi melainkan disiplin sufiah.
Ya, dia membawa kepada apa? Adab yang cukup tinggi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Iaitulah tidak merasakan apa melainkan dengan dia, bahawa dia betul adab dia. Allah. Dan kata Abu Turab radhiyallahu anhu min kibaril auliya, wali besar ni, apabila siddiq hamba dalam amalnya, dia beramal ada siddiq. Sebab tu kalau lagi tak dapat kemanisan dengan Allah, maka amal itu khatarnya, dalam keadaan bahaya. Ibarat lebih bahaya bertelur ujung tanduk. Dia buat ibadat tak ada manis dengan Tuhan, bermakna kalbi kita manis dengan makhluk. Bila kan makhluk, akhirnya amal tu jadi apa? Memanggil jadi apa panggil? Jadi maknanya bahan ataupun jadi batu loncatan untuk nafsu dia. Ya, nafsu dalam ibadat daun udal, satu maknanya penyakit yang susah diobat. Kalau nafsu dalam maksiat senang, minum arak, berjudi, dia pun tahu tak betul. Tapi dalam ibadat dia masuk. Ni payah. Kalau tak betul-betul terkeres, ya, bila dia masuk dalam payah. Dia macam ubat juga kan. Kalau sakit luar senang urut, ya. Tapi kalau main dalam, kanser barau tu dah main berat tu, dah kan main suruh dengan apa, kamera lah, apalah, masuk alat-alat canggih kan. Benda dalam memang sulit, sebab dia harga dia duduk mahal dalam. Maka dia dapat manis bila? Sebelum mengerjakan amal. Kata Abu Turab, apabila siddiq, dia duduk dalam maqam sidqin dengan Allah Ta'ala dalam amal, maka dia dapat manis tu sebelum lagi dah. Sebelum dia buat amal dia rasa seronok, sebelum dia zikir dia rasa seronok, sebelum dia buat ibadat dan berbagai keseronokan tu dah ada. Itu tanda amal itu cantik, siddiq. Dan apabila telah ikhlas dalamnya, dia buat ibadat bersih, ya, dia memandang semua tu minallah, maka dapat manisnya pada waktu mengerjakan dia. Dan ala segala yang disifatkan dengan segala sifat ini diperoleh kabul dengan anugerah Allah Ta'ala. Kalau ini sifat dia ada, bermakna amal dia makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kalau dia dah berlazat begini, tak ada masuk riya, wujud tak masuk, dan sebab dia dah dapat kelazatan dengan Tuhan. Dan kata Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu, ini semua kibar min kibaril aulia, wali-wali besar kan? Si Abu Sulaiman Ad-Darani, dia kata tiap-tiap amal yang tiada baginya kesukaan dalam dunia, maka tiada baginya balasan dalam akhirat. Siapa beramal atas dunia, dia tak dapat lazat dengan Allah Ta'ala. Yang dia beramal tu tak ada rasa apa. Menandakan amal itu belum sempurna, bimbang-bimbang di akhirat tidak ada balas. Sebab kemanisan amal tu ada manis, dipanggil halawatul iman, halawatul ibadah. Ya. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ya. 3 perkara di antara apa? Seorang akan dapat kemanisan. Antakun Allah wa Rasul ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bahawa Allah dan Rasul lebih dia cinta daripada yang lain. Dia kena letak ke cinta, mahabbah. Ya, dan mahabbah tak akan hasil melainkan daripada kemanisan. Kemanisan tak akan dapat melainkan dia kena fokus. Dia panggil apa? Fokus betul. Dia fokus betul-betul, istighal, baru dia akan buka. Kalau sekadar ibadat kita buat tonggek-tonggek itu biasa, tak dapat, dan kosongnya bahaya ni. Takut biasa kita terperanjat di akhirat, tak diterima oleh ayazabillah. Dan kata setengah mereka itu adalah buah amal, mana kehasilan amal itu ialah ilmul hidayah, dan buah ma'rifah itu ialah mahabbah. Mana orang yang kenal Tuhan, confirm hati dia akan ada rindu yang kuat dengan Allah SWT. Dan hakikatnya apa? Fana. Itu hakikat dia apa? Fana. Apa fana? Lenyap, lebur yang lain. Ya, sahibul haqiqah ghaba anil khalq bisyuhudil malikil haq. Orang duduk dalam makam hakikat sebenar, lebur yang lain tak ada. Yang ada dia dengan Tuhan, dia nampak dia je. Itu mana fana. Fana tu hasil daripada antabdu wa azamatillah, terserlah dalam kalbi dia kebesaran Tuhan dia, lain tak ada kan. Ya, kalau masih nampak orang tu besar, orang tu hebat, dunia tu tak masuk, jauh lagi kan. Kalau dia rasa lagi, ya, pangkat-pangkat dunia yang menipu daya banyak ni, dia masih hebat lagi kat kepala dia, tak masuk. Dia takkan diberikan nurul fana. Ya, Allah. Dan hakikat itu fana, mana lenyap daripada melihat dia, melihat amal, dari kerana memandang azamatul mahbub. Itu dia. Sebab selagi kita tak terbuka muka syafa'akan azamatul mahbub, kebesaran keagungan yang dicintai, iaitu Allah Ta'ala,
lagi tu dia takkan terlenyap, dia masih tersangkut lagi. Kalau terbuka ditajalikan azamatul mahbub, kebesaran yang dicintai, yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, maka yang lain pun akan padam. Situ dia akan dapat mula noktah kelazatan dia dengan Tuhan. Kalau tidak, dia buat ibadat, dia tak dapat mana yang ni, tergaba-gaba, terpinga-pinga berpuluh tahun sampai malaikat maut sampai. Itulah taraf dia. Ya, bimbang-bimbang takut amal ini mana tidak ada kehasilan yang besar. Dan mahabbah, sebab dalam kaedah sufi dipanggil apa? Tariquna tariqul mahabbah. Jalan kami ialah jalan mahabbah. Mahabbah mana kasih yang kuat dengan Allah Ta'ala. Bila dalam kita ada kasih, mana tu menandakan dia apa? Benda yang ada dalam qalbi itu menanda benda tu dibesarkan. Benda yang tak besar dia tak masuk dalam hati kan. Ya, kalau dibesarkan benda tu, dia kata kau jangan takut, engkau ada dalam hatiku. Mana benda tu besar? Kalau dia tak ada, dia kata kau jangan nak terkesing-kesing, kau tak ada dalam hatiku. Tu habis ni. Bila kau tak ada dalam hatiku, makna apa? Benda tu tak besar. Ya, kalau dia kata kau ada dalam qalbiku, tu besar. Sebab dia kata ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada dalam qalbi melainkan Allah Ta'ala. Bukan Tuhan tu duduk, mahabbah, al-ishq, kerinduan dengan Tuhan. Maka nak dapat mahabbah jantan, dia kena proses lah. Qalbi tu kena proses. Dulu dia sebutkan ma nafa'al qalb mislu uzlatin yadkhulu fiha midanul fikrah. Tidak ada satu benda yang paling besar untuk mengobat qalbi kita ni. Nak dapat benda ni, dua perkara disebut. Pertama, uzlah, asing. Itu yang kita buat suluh kan, asingkan diri supaya dia jangan terlibat lagi pandangan luar. Confirm kita buat dia punya apa, khusus khas rohani ni, pum, tembak, biar dia asak dengan zikrullah. Uzlatin, kemudian yadkhulu fiha midanul fikrah, masuk dalam pengasingan tadi itu fikrah. Benda besar dan kalau kerja dunia je lah, besar segi dunia saja pun, musyarat agung, musyarat khas, dibuat kat mana kan? Kat bilik musyarat ke kat tepi jalan ni kan? Kat bilik musyarat. Dia tak ada buat musyarat kedai kopi. Ini kita musyarat penting hari ni ya. Semua jawatan kuasa datang, ataupun dia panggil apa, Dewan Harian, musyarat khas Dewan Harian. Kat mana? Kat kedai kopi sana. Mana ada. Bila musyarat benda penting, dia ada musyarat bilik khas. Ya, makna bila benda besar dia nak beri tumpuan, bi'ah, suasana itu kena ada. Sebab tu Rasulullah SAW menjelang mendapat wahyu, Rasulullah duduk di mana? Gua Hira, asing diri pun bau pom tuan beri. Itu isyarat. Bila ada takhliyah, dia ada tasbih. Kemudian dia ada maknanya warid, madad dan seumpama dikurni oleh Ta'ala. Kemudian fikrah yang masuk, tiga fikrah tu. Yang pertama sekali, fikrah yang pertama ialah kita memikirkan, mengingati dan mengimbas kembali segala kesilapan kita. Kita asing diri, kita semak balik. Daripada sekejap kita balik sampai sekarang, berapa dosa banyak kita buat, maksiat, mungkar, zahir, batin, kemudian kita cuci dengan istighfar, air mata penyesalan. Kalau tidak, dia tak boleh berjalan dan kotor, karat. Dia punya apa, plak dah tersumbat. Atau dia punya apa, dia punya pestin dah problem, kena cuci balik, gerembal balik. Dia dah bersih betul, baru dia masuk yang kedua apa, memikirkan an-ni'am, nikmat. Nikmat Tuhan yang tak terhingga banyak. Wa in ta'undu ni'matallahi la tuhsuha, kena istighdarkan, pati satu-satu. Sebab kaedah kita, jubilatil insan yuhib ila man asna ilaih. Diperangaikan manusia tu dia akan jatuh hati pada orang yang banyak membantu, memberi pada dia. Maka siapa ya yang lebih dari Allah dalam kedudukan ini? Semua kita ni dari dia, nikmat dari dia, sihat, sakit, semua, atau nyawa kita semua dia punya. Begitu perhati itu baru nampak, Masya Allah ya, besarnya kurniaan Allah, ya, besarnya pemberian dia, yang berbagai-bagai bentuk amal. Situ boleh dia kata mahabbah itu akan datang. Ya, bila mahabbah datang sikit-sikit, maka dia kena padamkan pandangan yang lain. Yang kedua, dia stop pandangan lain, fokus terus entak zikir Allah, pandang dengan betul, insya-Allah dia akan dibuka antara satu peringkat ke satu peringkat. Dan mahabbah itu terlebih tinggi daripada makam, ya, makam yang lain, mahabbah, rindu kan kuat. Kena bahusnya ia fana barang yang lain ya, daripada yang dikasih. Bermakna dia melenyapkan mahabbah, kasih yang lain, betul-betul ditauhidkan kasih dia dengan Allah Ta'ala sahaja. Itulah
pakaian para sahabat yang dididik oleh Rasulullah SAW. Sudah penting hari dan malam siang ibu kau pergi berjuang berjihad, dia akan lepaskan apa saja. Kalau Islam nakkan masa, dia bagi masa. Kalau Islam nakkan apa, harta dia bagi. Kalau nakkan nyawa dia bagi. Dan itu puncanya mana? Stesen inilah dalam qalbi. Ya, sebab tu bila dia baik dalam, semua baik. Inna fi jasadi bin Adam mudghah iza saluhat salat sa'ir jasad kullu wa iza fasadat fasada sa'ir jasad kullu ala wa hiyal qalb. Dalam jasad anak Adam seketul daging. Bila dia baik, semua baik. Bila dia rosak, semua rosak. Baiknya jiwa bila ada taqarrub, pendekatan, pendampingan dia dengan Tuhannya. Rosaknya jiwa tadi, hati tadi, bila dia jauh dengan Tuhannya, habis. Dan barang siapa telah fana pada Allah Ta'ala dengan Allah, ya, mana dia fana tadi, memandang akan azamah Allah Ta'ala, ru'yatullahi bila khalqin, qalbi dia menghadap Tuhan, tak ada benda lain, tepat. Kemudian perasaan itu pun dipadamkan dari dia, maka ketika itu dibakar ia dengan dia. Bakar apa? Ru'yatul khalqi billah. Kalau fana ru'yatullahi bila khalaq, qalbi dia memandang Tuhan, lenyap yang lain. Kalau bakar pula dipandang yang lain, terikat dengan Tuhan. Itu maksudnya. Memandang semua makhluk dalam keadaan pandangan dia mana? Semua makhluk dia memandang keterikatan makhluk dengan Allah tiap-tiap saat. Semua makhluk dia tak pandang kosong kan ya? Kalau kita tengok pokok, nampak pokok, atau habis tengok dia. Ya, kalau tengok makhluk, nampak makhluk, habis. Dia mesti nampak dia tu yang mengikat, terikat, muallaq. Ya. Makna ru'yatul khalqi billah. Dia mandang makhluk dengan Tuhan. La bi anfusihim, bukan dengan diri makhluk. Ya, kita nampak apa benda, kita nampak kita sendiri kan, dia maksud dia lagi habis. Kita lah, ini saya, ini saya. Dalam perjalanan makrifat hakikat dia tak ada saya. Huwa, dia yang tak ada. Billah la bi anfusikum, dengan Allah, bukan dengan diri kamu. Kita pandang diri kamu, habis terhijab. Ru'yatu wujudika mani'ah an syudi rabb. Kau pandang diri kamu, kau ada kuasa, kau hebat, kau alim, kau pandai, kau habis. Itu semua habis, kat habis. Kau tertutup, terhijab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak dipandang dia dan yang Sufi dia cuci habis ni. Sebab itu dia kata iza kharajta anka, bila engkau keluar dari diri engkau. Apa diri kau jangan panjang haul engkau, kuah engkau, bijak engkau, yang mana habis, mati kan. Barulah bakat wasalta ilallah, kau sampai kepada Tuhan. Di sini dia punya Swiss kelazatan dengan Tuhan di situ. Selagi tak padam, kita nampak kita lagi ananiyah, keakuan, saya, ya. Tu habis dan ni. Jauh lagi tak berbau jalan makrifat dengan Tuhan. Dia tak berbau, dia tak dapat lazat. Dia tak dapat lazat, mana mungkin dia boleh buat syariat dengan cantik. Ya, dia rasa dia lazat. Bila lazat boleh buat cantik. Kalau tak ada lazat, orang kata buat kerja tak semangat kan, tak ada sentuhan kalbi dia, tak jadi kan? Saya buat contoh budak-budak sekolah kan, bila dia ada hari merentas desa, dia tengok budak seorang tu, orang dah nak balik, dia pun sampai. Kedi, apa pasal kau lambat? Tak minat. Tak minat. Di sini tak ada. Minat dia tak ada. Minat tak ada tu hasil slow. Ya, dia nak ada minat, baru dia lagi laju. Tu mana minat dia mana? Ma qarra fi qalbi. Ya, barang yang duduk dalam hati. Tu dia. Allah. Buat orang yang luput mahabbah, dia panggil puan tu, jauh dari Tuhan, ya, jauh dia dengan Allah Ta'ala. Dan barang siapa telah fana, mana lenyap pada pandangan kalbi itu pada Ta'ala, dengan Allah Ta'ala, maka bakar ia dengan dia, iaitu dia memandang semua tu dalam genggaman kuasa besar Tuhan. Dengan makna yang lain hilang, tak ada yang kuasa, tak ada yang melainkan dia je. Dia pergi pada tauhid af'al, la fa'il, tak ada membuat melainkan dia. Dia pergi pada tauhid sifat, tak ada kuasa, tak ada berilmu, tak ada yang bergerak, tiada melainkan dia je. Tu ketika itu baru dia akan dapat pengenalan kelazatan dengan Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pengenalan, ya. Waktu dalam hikam yang kita baca dulu, ingat dulu kita hikam apa? Sebelum kita hikam apa je?
Ingat. Abi Madian tuan. Syekh Abi Madian At-Tilimsani dalam hikam dia kata al-khali anisyauk, al-khali anisyauk, batin hati yang kosong dari rindu dengan Tuhan. Jawab dia apa? Muakharun, orang tu cecil jauh belakang. Dan perjalanan rohani duduk corot belakang. Bila qalbi dia khali anisyauk, kosong dari rindu dengan Tuhan. Qalbi yang tak ada rindu dengan Tuhan, muakharun, orang tu ketinggalan jauh ke belakang. Sebab kalau dia buat ibadat pun gitu, apa ni kosong. Sebab cas dalam tu penting. Ya. Nak ada apa? Khali anisyauk, syaukun. Sebab lepas syauk, kata Sayyidi Ahmad Idris, baru rapak tulis hijab. Aku buka hijab, tuan kata. Selagi dia tak ada syauk dengan Tuhan, rindu dengan Tuhan tak ada, balik rindu dengan dunia je, rindu orang, rindu ke pangkat, jawatan dia berebut. Rindu yang lain, dia semua rindu yang menipu dia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada mata benda dunia melainkan ghurur. Dia tertipu dari jalan makrifat kepada Allah Taala. Ya. Sebab tu dia nak sensing tangan kita di sini, tuan-tuan ya. Sebab kedudukan di sini menggambarkan di sana. Syammir wala tazar zakiran maut tipanisyanuhu dhalan. Sensing tangan baju, kena sungguh-sungguh ni. Sementara saki-baki umur kita ada sikit korek-korek ni, sementara malaikat maut belum sampai. Bab kategori makrifat di sana dia melihat Allah Taala ikut kategori makrifat. Kalau sini ilmu yakin, dia akan berkeadaan di sana ilmu yakin. Kalau ainul yakin lagi terang, kalau hakul yakin lagi hebat. Tu. Dia oleh kerana kedudukan di sana tu besok, kehebatan dia bergantung dengan kedudukan di sini. Kalau sini cantik, sana lagi cantik. Antara dengan tu. Sebab tu dia orang apa? Mati-matian dia riyadhah mujahadah habis-habisan. Buat kerja sungguh-sungguh. Kerja apa? Mentasbih, membersihkan rohani dia. Sebab di sana besok diukur di sini. Kalau sini cantik, sana cantik. Balik kalau sini paling teruk, sana pun teruk. Man kana fi hadzil amah fa huwa fil akhirati amah. Barang siapa yang atas dunia dia buta, sana pun dia buta. Itu lagi teruk, tuan. Dan telah dikurniai, diredai Allah Taala kerana bahawasanya tiap-tiap sir yang tiada suci ia daripada negeri dunia ini, maka tiadalah suci ia dalam negeri akhirat. Manakala atas dunia dia tak bersih, di akhirat pun tak bersih. Kalau atas dunia dia cantik, maka di akhirat pun dia cantik. Maksud dia apa? Sana dia punya natijah, di sini tempat proses. Ya, sementara saki-baki umur ada, kita proses minta sungguh-sungguh bantuan dengan Ta'ala supaya kita dapat mencapai setinggi-tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu maksudnya. Kemudian kata Tuan Pengarang, in aratta an ta'raf. In aratta, sekiranya engkau menghendaki, an ta'rifa, bahawa engkau mengenali, ya, an ta'rifa qadraka indahu, panzur fi maza yukimu. Sekarang kita nak tahu kedudukan sana macam mana. In aratta an ta'rifa qadrak. Kalau kita nak tahu kedudukan kita dengan Allah Ta'ala, jauh atau dekat, cantik atau sebaliknya, terang atau gelap, tengok sini. Panzur fi maza yukimu kafih. Jadi kalau kamu kena akan mengetahui kadarmu, kedudukanmu, tarafmu di sisi Allah Ta'ala, maka tilik olehmu pada barang mana didirikan engkau. Sekarang kita duduk mana, tuan? Kedudukan kita betul tak dengan dia, ataupun jauh, ya, gelap atau terang, semua jaga tu. Maka kita cek baliklah kedudukan kita, macam mana kalbi kita dengan Allah Ta'ala. Maka jikalau didirikan engkau dalam menuntut dunia, ya, didirikan dia tuntut dunia, kasih daripada segala syahwat, siang malam, pagi petang dia berambat tak sudah-sudah, tuan. Sampai malaikat maut datang baru dia terkejut. Dan lazatnya, lazat dunia sesungguhnya dihinakan. Mana orang tu bila Tuhan hinakan dia, dia tidak mengambil tahu urusan hayatul ruhaniyah. Dia terperangkap dengan hayatul jismaniyah. Ya, kehidupan jasad luar. Boleh makan senang, rumah besar, kereta besar, ya, harta banyak, semua dia terpengaruh itu. Itu orang tu sedang diazab sebenar tu. Qad azzabakumullahu bi hayatil jismaniyah ar-radi'ah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengazab dia, ya, dengan melayan kehidupan jismani yang kotor, yang tidak ada nilai di sisi Ta'ala. Kita nak sekarang nak layan kehidupan rohani. Rohani kita ni akan balik entah ni. Jasad kita ni hebat macam mana pada pandangan orang, akhirnya dia apa?
Dia mandi, kapan, semayang, bungkus, orang tempuk dan tanah tu. Dan liang lahat itu. Tu ya akhir jasad sangkar. Kita nak yang dalam tu, hakikatul insan, diri kita sebenar tu. Nak balik dia dalam keadaan radhiyallahu anhum wa radu an, ya, supaya dia redha. Bagi siapa tu? Liman khasyiya rabbah. Disediakan bagi man khasyah. Dia makam khasyah ni lebih tinggi daripada makamul khauf. Khauf tu tinggi lah tu. Khasyah lebih tinggi daripada khauf. Cukup gerun dia dengan Tuhan. Tu dia dapat. Zalik liman khasyah. Bagi orang cukup gerun hati dia dengan Allah, baru disediakan tempat yang baik. Allah. Maka sungguhnya dihinakan. Mana kalbi kita kalau ya tergantung sedap dengan syahwat duniawi, lazatan duniawi, kasih duniawi, habis orang tu telah terperangkap, ya, tersesat jauh. Dan dijauhkan engkau daripada pintunya, ya, pintu makrifat dengan Tuhan, dia tak akan berbau. Dan sebab kita nak pakai hati, kalbi yang boleh tangkap. Sekarang kalbi dia dibalut dengan syahwatul dunia, kasih pun dengan habirah. Kerana bahawasanya barang siapa menuntut dunia dan nikmatnya nikmat dunia, fokus hidup dia untuk dunia, maka jadilah ia tiada harga baginya. Orang tu tidak ada nilaian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia mengejar benda yang tidak berhargalah. Lau kanatid dunya tadzinu indallahi janaha ba'udah ma sakal kafir jur'ata ma'in. Dalam hadis Nabi sebut, kalau adalah harga dunia ni daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, kalau ada harga dunia setarap dia sebelah sayap nyamuk kan. Sebelah sayap nyamuk, bukan 12, sebelah je. Ya, kalau ada harga tu, masakal kafira jur'ata ma'in. Nah, saya Ta'ala takkan beri menatang kafir itu makan walaupun seteguk air. Sekarang dia dapat seteguk tak? Darat laut habis dia bungkus. Menandakan anna dunya la qimatalah. Dunia tak ada nilai di sisi Ta'ala. Tak ada harga, tak ada nilai, kecuali kalau kita set balik jadi untuk membawa dia kepada kerja agama, boleh ada nilai balik. Ya. Sekarang Quran tidak pernah sebut dunia itu besar. Hadis-hadis sahih tak ada sebut. Tak ada jumpa hadis sahih satu hadis pun tak ada menceritakan dunia itu besar. Tiba-tiba kita rasa dunia itu besar. Bermakna apa? Sah pandangan kita sudah jauh terbalik. Kepala ke bawah, kaki ke atas. Ya, terbalik kan? Pandangan kita sudah jauh terpesong dan tersesat dari hakikat sebenar. Sebab disuruh kabbir ma kabbarallah, saghir ma sagharallah. Besarkan apa yang dibesarkan oleh Allah, kecilkan apa yang dikecilkan Ta'ala. Ya, Tuhan besarkan urusan dengan dia. Ada perusahaan sementara dunia benda kecil. Ya, benda kecil kita ambil, bukan kita ambil, tapi jadikan dunia, kita ambil dunia sebagai keperluan saja. Jangan jadikan dunia sebagai matlamat. Ya, matlamat kita humallah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Kepada Tuhan kamu itu kemuncak segala-galanya. Yang ni nak set total tentang kalbi kita tu. Kalau tidak, tak beranjak tu ni. Allah. Maka tiada jadi, tiada harga baginya. Sebab tu orang yang tidak harga ni, ya, siapa yang pertama sekali? Al-Kufar. Ya, orang kafir. Baru orang kafir ni Quran sebut dia apa? Binatang yang paling jahat merangkak. Standard orang kafir tuan-tuan, Tuhan sebut dalam Quran, inna syarrad dawab. Ni Quran ni, inna syarrad dawab. Sesungguhnya sejahat-jahat binatang yang merangkak atas muka bumi, siapa dia? Alladzina kafaru. Ialah orang yang kafir. Standard orang kafir itu binatang paling jahat yang merangkak. Sebab tu kita tengok dan dunia siapa pengacau sekarang ni. Apa jadi dengan Palestin? Apa jadi? Semua dia. Ya, Yahud. Yang Tuhan dah laknat golongan Yahudi. Binatang kafir. Ya, syarrad dawab tu. Ya, binatang yang paling jahat merangkak atas dunia. Itu dia. Itu standard dia. Tiba-tiba terasa dia hebat. Oh, tak ada apa hebat dia tuan-tuan. Kerana kasih yang lain dia Ta'ala itu membawa kepada, ya, jatuhnya, ya, nilaian insan itu. Dan barang siapa kasih akan sesuatu, maka jadilah ia hambanya. Yang man ahabba syai'an fahuwa abdullah. Siapa letakkan kasih pada benda tu, dia akan jadi hamba tu. Jadi kalau kita kasih kepada Ta'ala, sah kehambaan kita, bermakna kena bubuh kasih dengan dia. Bau sah ubudiah kehambaan. Kalau kita mengaku kita ni hamba Tuhan, hasil letakkan mahabbah dengan Ta'ala. Dan proses cari macam mana jalan untuk membina supaya pohon mahabbah itu subur dalam kalbi insan. Maka situ dia ada qimah, nilaian di sisi Allah Ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Ta'ala jadikan kita golongan orang yang mencintai kuat kerinduan dengan Ta'ala. Semakin hari semakin bertambah kuat. Dan satu lagi, dan jikalau didirikan engkau di dalam menuntut segala hal dan maqamat dan mukasyafat, maka jadilah engkau hamba sekalian itu
Ya, itu kecil harga. Kalau dia buat ibadat, dia nakkan makam, nak mukasyafat, itu makna nilai dia tak besar kecil. Ada nilai kecil sangat panggil. Ya, dia nak nilai besar, dia terus ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Habis, dan kalau didirikan engkau ila akhir wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma firna ya Allah ma sallallahu alaihi wasallam. Fa inna khaira kullahu bi yadi wa anta bina raufur rahim rabbana alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya Karim.